Takkan nak biar benda tu hampa selesa ke? Covid punya pasal benda ni boleh jauh ke? Ke tepi ke? Jauhkan benda ni, Covid ni boleh selesai ke? Allahu Akbar. Tak payahlah kita cari perbalahan, pertikaian, perbahasan untuk kita jadi berpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk yang bijak pandai. Mari masuk. Agamawan, sila masuk. InsyaAllah. Yang fakir ilmu ni, yang jauh daripada agama ni nak ajak sembang. Mai agamawan yang hebat-hebat tu. Allahu Akbar. Saya post dia orang komen macam-macam. Waalaikumsalam yang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai kita sembang-sembang. InsyaAllah. Bersembang dengan yang fakir ilmu ni, yang tak tahu lagi kedudukan di akhir usia tu, tak tahu. Di ujung usia tu tak tahu lagi pengakhiran macam mana. Tak tahu lagi. Neraka ke syurga ke? Tak tahu lagi. Kita hari ni ada 73 golongan yang akan berdakwah mengajak. Mengajak. Tapi hanya satu je yang mendapat pilihan Allah SWT, yang mendapat syafaat Nabi SAW. Saya pun tak tahu lagi termasuk ke dalam satu golongan tu. Semua tak tahu. Mari kita sembang-sembang lah. Hari ni kita duk tengok ulama, para agamawan, berjuang untuk agama. Kita bab hadis, bab fiqh, bab apa semua. Hebat-hebat diorang ni ilmu, masya-Allah. Tapi itulah Allah dah bagi tahu. Jangan jadi seperti iblis. Kadang-kadang ilmu tu tak memberi apa-apa manfaat. Kalau kita masih lagi menjauhkan diri kita kepada perkara-perkara yang dapat menyukakan Allah SWT. Saya pelik hari ni. Kalau katalah hebat sangatlah title dia orang tu, title yang dunia bagi ni, mati besok pun Allah tak tanya. Kamu siapa? Kamu ustaz ke? Kamu mufti ke? Kamu datuk ke? Kamu siapa dia? Allah tak tanya. Allah sebut nama je. Wahai sipolan-sipolan, apakah agamamu? Apakah ajaranmu? Semua Allah tanya, ni malaikat akan tanya tu. Jadi kita hari ni cuba fikir balik. Mengajak kepada agama ni berapa kerat je? Nak cerita, nak mengajak kepada agama, nak minta bantuan daripada Allah SWT ni berapa kerat je? Berapa banyak? Ada kecoh-kecoh hari ni? Ada tak yang mengajakkan? Mujahadah lah. Kalau betul-betul nak minta bantuan daripada Allah SWT, kena mujahadah. Bukannya saya relax, duduk dalam mesyuarat, relax dalam meeting, tak tahu apa. Mujahadah lah. Nabi mujahadah. Mujahadah nak dapatkan kejayaan. Sahabat pun mujahadah nak dapatkan kejayaan. Mujahadah lah. Ajaklah orang datang ke masjid. Ajak minta bantuan daripada Allah SWT. Mujahadah lah, rapatkan saf. Apa yang takut sangat? Takutkan makhluk sampai kita menidakkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Yakin kita makhluk lebih daripada yakin kita kepada Allah SWT. Post sikit je, korang bukan main lagi sembang. Komen macam aku ni tak ada akal. Allah bagi manusia ni kelebihan, dia ada akal. Akal tu kita guna benda yang logik. Kata nak minta bantuan daripada Allah SWT. Apa bantuan dia? Apa cara dia? Apa mujahadah dia? Apa susah payah dia? Apa ni? Saya buka restoran ni. Ramai orang tu. Duduk berjam-jam. Kadang tu makan steamboat. Duduk dekat masjid. Alah sekejap je. Sedangkan Nabi SAW usaha kepada kita ni, usaha kepada umat akhir zaman ni untuk hidupkan amalan masjid 24 jam. Kenapa kita nak had-hadkan? Kenapa agamawan ni kita kena dengar pula? Oh, kita bukan ahli. Nak kena isi borang dulu. Nak kena jadi ahli dulu. Oh, come on man. Ada tak borang? Ada borang. Kami nak isi borang, nak jadi ahli lah. Kami bukan ahli sebenarnya. Apa yang Nabi SAW bagi tahu? Nabi tinggalkan kita umat Nabi Muhammad SAW ni boleh buat kerja dakwah. Boleh sampaikan apa yang Nabi dah buat. Dah usahakan. Kita boleh usaha sama-sama. Oh, nak ahli je ke yang boleh usaha benda ni?
Oh, kena ada title dunia dulu. Oh, okey, faham. Bila dah ada title dunia baru boleh. Baru boleh buat kerja. Tak ada title dunia tak boleh. Oh, macam tu. Oh, faham. Oh, kena belajar ilmu tinggi-tinggi dulu ya. Baru boleh baru jadi ahli. Boleh buat kerja ni. Boleh mengajak manusia ni. Kalau tidak, tak boleh mengajak manusia untuk imarah masjid. Kan? Tak boleh. Oh, betul. Oh, okey. Faham lah. Kan? Kita hari ni cukup sabar, cukup taat, tertib kita, ikut SOP. Berapa lama dah kita ikut ni? Takkanlah aku ni nak melawan cakap ulama, cakap mufti. Ada aku memberontak. Kan? Koyak emas, kan? Langgar sana langgar. Tak ada taat. Ikut. Kan? Tak ikut nanti kena saman. Oh, saman doh. Oh, duit bukan senang mau cari. Kan? Wajib selesai fardu ain, betul lah. Fardu ain kena buat. Benda tu dituntut. Islam kita ni dia bermula daripada angkat syahadah. Kan? Kita dah beriman kepada Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama dan kita wajib. Wajib melaksanakan fardu ain. Saya yang bodoh-bodoh pun saya belajar juga. Takkan nak bodoh sampai mati. Allah bukan pandang pada ilmu pada orang tu. Berapa banyak ilmu dia ada. Allah nak jadikan dia ahli syurga bukan pandang ilmu yang dia ada. Allah dah pernah bagi tahu. Bukan nak pandang orang tu ada ilmu. Oh, dia ni ilmu tinggi. Dia ni layak masuk syurga. Dia ni ilmu sikit je. Tak layak. Takkanlah nak macam tu. Takkanlah kan. Dah ditunjukkan. Banyak cerita dia dah ditunjukkan. Apa lagi kita nak kecoh-kecoh? Nak komen benda-benda ni. Ni zaman perpecahan umat. Zaman perpecahan hati-hati. Ni zaman ni. Yang kita duk macam bagus. Kita duk ajak orang untuk hidupkan masjid. Hampa lagi duk kira. Oh, bukan ahli. Biarlah ahli yang musyarat. Dia orang ni lebih faham. Lebih arif. Oh, ulama dunia duk buat. Kita pun ikut. Oish. Hebat lah macam tu. Title. Kita ikut orang tu atas title. Atas title. Dia bagi title. Oh, okey. Kita kena ikut. Oh, dia menteri, kita kena ikut. Title menteri, kita kena ikut. Oh, dia title wakil rakyat, kita kena ikut. Dia title YB. Oh, dia title orang ada ilmu. Oh, kita kena ikut. Oh, kena title ke hidup ni? Kena title ke? Ni, agamawan ni. Yang duk sembang-sembang ni. Hari ni pun dah kata dah. Kita ada 73 golongan. Oi, mai sedap ke nak ikut? Ikut je lah. Oi, aku ni lah bodoh. Tak tahu apa lagi ni. Tak tahu hujung pangkal apa lagi. Bodoh ni mai ikut je. Mana boleh. Allah bagi akal. Allah bagi akal gunalah. Takkanlah Allah bagi akal nak buat jeruk pula. Biar masam macam tu. Makan pun fikir pun bekut-kerut nanti. Fahamlah sikit. Kita post tu. Ni baru ni post. Tabligh versus COVID-19. Oh boy. Hampa tak faham apa maksud tersirat. Janganlah sembang. Kalau nak faham, kena kenal. Kenal dulu jemaah tabligh. Saya dulu pun kutuk kat tabligh ni sebelum saya jadi ahli tabligh. Sebelum saya ikut tabligh, saya pun kutuk tabligh. Kutuk. Bukan tak kutuk, kata bukan-bukan lah. Hari ni kenapa saya tak kata dia orang? Kenapa hari ni saya puji dia orang? Saya salute dekat dia orang. Dan masih hari ni lagi saya rasa rindu dengan dia orang. Rindu dengan suasana keluar di jalan Allah SWT. Kenapa pula saya tak kutuk? Dulu saya kutuk, hari ni saya puji. Saya sanjung dia orang. Saya angkat dia orang. Saya kata betul. Sebab cara tu saya tengok betul. Mujahadah. Susah payah. Bagi korban. Bagi macam-macam. Keluar 3 hari. Keluar 40 hari. Keluar 4 bulan. Keluar setahun. Bukan ada orang belanja pun. Kena keluar duit sendiri. Tinggal macam-macam. Wih, ini hebat. Ini mujahadah. Betul-betul nak minta bantuan rakyat daripada Allah SWT. Kenal dulu tabligh. Jangan bercakap ya apa makna tabligh. Itu antara sifat-sifat terpuji Nabi SAW yang perlu kita tiru-tiru. Kenapa tak faham? Kita semua ni tabligh. Kena belajar-belajar lah. Tabligh. Fatonah tabligh. Sidik, amanah. Semua tu. Kena belajar-belajar lah.
Kan? Kita bodoh. Takkanlah kita ni bodoh jadi sombong pula. Kan? Itu orang kata hari ni bodoh tapi sombong. Tak, aku bodoh, aku tak mau sombong. Aku nak belajar. Aku nak kenal lagi. Nak kenal lagi. Hak mana ni? Betul tak betul ni? Kita dunia kat mana sekarang ni? Dunia hari ni, adakah sahabat-sahabat duk keliling kita? Adakah? Boleh dengar lagi kan Nabi SAW bagi ilmu, bagi nasihat depan kita? Ada tak? Berapa ramai ulama-ulama yang boleh bantu kita hari ni? Allah tarik satu-satu ilmu. Bila matinya satu ulama, Allah tarik satu ilmu dah. Berapa kerat ya dah. Yang hari ni duk ada dekat dunia pun, duk tengok, tak tahu. Terang-terang depan hari ni, hampa boleh tengok depan mata. Hampa boleh tengok depan mata. Bukannya kan, Allah butakan mata tu. Allah tunjuk depan mata. Adakah manusia ini bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk minta bantuan daripada Allah SWT? Ada tak? Ada tak sifat mujahadah? Susah payah. Ada tak? Ada tak? Susah payah nak cari makan dah lah. Susah payah. Ni tak makan. Allah lapar. Susah payah nak cari makan dah lah. Ni susah payah nak minta bantuan gaib daripada Allah SWT ni ada tak? Jadi insyaAllah sama-sama ini kena faham. Saya mengajak bukan nak suruh berpecah belah. Mengajak. Cuba kita berfikir. Mengajak untuk berfikir. Kita ada hak. Kita ni semua wajib. Wajib dah. Bila mana kita beriman kepada Allah SWT, kita ni wajib untuk menyatukan hati-hati manusia. Untuk menyatukan manusia. Bertauhidkan kepada Allah SWT. Meyakinkan diri dengan bantuan Allah SWT. Yang ini Nabi ajak. Nabi ajak ni. Kan? Kita ni, Nabi ajak. Suruh kita ni bersatu. Mai dengan rasa kasih sayang. Tabligh ni bukan dia mengajar. Saya tak mengajar. Siapa saya nak mengajar? Bodoh piang lagu ni nak mengajar orang. Orang bagi tapak kaki kat saya. Kita mengajak. Saya ni duduk dalam dunia macam-macam. Hampa biasa duduk tak dengan pelacur? Hampa biasa duduk tak dengan kaki arak? Hampa biasa duduk tak dengan kaki judi? Hampa biasa duduk tak dengan mereka-mereka ni yang sebelum ni tak pernah dapat pandangan kasih sayang daripada kita kerana Allah SWT. Hampa pernah duduk sembang dengan dia orang. Hampa pernah peluk dia orang. Hampa pernah bantu dia orang. Hampa pun tak ada rasa perasaan nak pergi kat dia orang. Tak mujahadah. Mujahadah ni penting. Mana dia mujahadah hari ni? Yang nak sembang deras sangat tu, mana mujahadah dia hari ni? Duduk minum kopi, makan nasi, belajar ilmu sikit-sikit, dah cukup. Apa kerja kita? Habis manusia yang jauh daripada agama ni, makin lama makin orang tak solat, makin lama makin orang ketepikan, tak ada risau dengan ibadah. Apa tanggungjawab kita? Masjid duk tutup lagi, duk bagi satu pintu aja masuk. Apa mujahadah kita? Apa mujahadah kita? Tanya balik, apa susah payah kita atas nikmat iman dan Islam yang Allah bagi pada kita? Cuba tanya balik. Kita nak follow ke? Kita boleh percaya bulat-bulat ke zaman fitnah ini? Zaman fitnah. Zaman yang paling Nabi SAW takut. Nabi tak takut pada Dajjal. Sebab Nabi tahu Dajjal tu akan mati. Nabi tak takut Dajjal. Nabi takut ni zaman perpecahan hati. Perpecahan umat. Yang ini Nabi takut. Bukan nak tunggu ustaz, ulama, mufti yang nak cantumkan hati-hati kita. Kita lah semua. Ni takut sampai, ya Allah, aku dah tengok ni. Aku kadang bukanlah menidakkan rezeki daripada Allah SWT. Tapi Allah bagi, Masya Allah. Dengan niat tadi, aku nak dapatkan rezeki ni, nak dapat kejayaan dunia ni, nak bantu agama. Nak bantu diri agar dapat membantu agama, dekat pada orang yang memerlukan, tarik dia orang, mengajak dia orang, jom kita dekat pada Allah. Allah bagi kelebihan-kelebihan ni untuk kita mempermudahkan diri untuk mengajak manusia datang kepada Allah. Mai, kalau aku tak ada duit, kalau aku tak ada kereta, aku pergi kat orang pandang ke? Orang pandang ke aku? Mai, jom kita pergi solat. Aku pergi jalan kaki, pakai selipar, apa antara? Siapa? Hari ini dunia manusia pandang pada status juga.
Kalau aku bawa BMW jumpa dia, meh, pi makan dulu. Ada makan belum? Belum. Jom kita pi makan. Aku tengok tengok daripada tadi tak makan. Macam lapar Jom pi makan. Dia makan dengan kita. Lepas makan tadi, tanya ada hang macam mana? Duduk tang mana? Apa kerja hang? Apa macam ni? Tanya. Kenalkan diri, berkenalan. Lepas tu ajak dia pergi semayang. Mudah tak? Dia pun nak ikut. Sebab apa? Dia dah terhutang budi. Ni psycho. Weh, aku dah hutang budi dengan brother ni lah. Brother ni belajar aku makan, ajak naik kereta, dia ajak pergi solat. Wish, cantik lah. Ini kelebihan yang Allah bagi, kelebihan pada kita. Itulah apa yang kita buat. Ini ada kelebihan kasta. Kasta aja. Kita yang sendiri letakkan kasta pada diri kita. Orang lain lantak pi. Masjid jadi apa? Ini ahli yang punya kerja. Ini kerja ahli. Mereka yang ada jawatan. Title. Wow. Nabi SAW pun insan yang terpuji. Sebaik-baik manusia, amanah sangat-sangat. Setiap apa kebaikan yang Allah SWT bagi pada dia, satu pun Nabi tak rahsia. Nabi bagi kepada kita. Nabi tinggalkan kepada kita amanahnya Nabi SAW. Kita amanah tak? Kita ni kadang kuih yang sedap pun simpan dalam hari. Kuih yang tak sedap bagi ke orang, walaupun sama jenis. Contoh, kita belajar lah ini. Kan? Ini aku post ya, hampa pun nak cari macam-macam. Janganlah, tak mau. Kita bukan nak cari perpecahan. Tengok hari ni. Bukan agak. Tengok sendirilah. Hampa tengok sendiri hari ni. Keadaan. Tengok depan mata. Dengar macam-macam hari ni. Perpecahan macam mana? Dulu aku suka tu parti yang ada hijau kuning tu. Sampai lah ni aku duk pegang bendera hijau. Putih hijau. Hijau kuning Kedah. Putih hijau tu. Sampai hari ni aku pegang bendera dia. Sebab apa? Dalam tu ramai ilmuwan. Agamawan. Oh, inilah golongan yang aku kena angkat mereka. Tapi hari ni tak mana ni? Title ke? Hampa punya title je ke? Kan? Masjid kosong, Jumaat tak boleh, ramai tak boleh pergi. Anak saya dah beberapa bulan tak boleh pergi solat Jumaat. Berapa ramai anak-anak hari ni yang dah akal balik, tak dapat solat Jumaat. Tak dapat solat fardu macam dulu. Dulu waktu maghrib boleh dengar lagi anak-anak kita berlari kat belakang waktu majlis ilmu. Tak ada lagi. Takkan nak biar benda tu? Hampa selesa ke? Covid punya pasal benda ni boleh jauh ke? Ke tepi ke? Jauhkan benda ni. Covid ni boleh selesai ke? Allahu Akbar. Tak payahlah kita cari perbalahan, pertikaian, perbahasan untuk kita jadi berpecah belah. Saya ajak, jom. Mai. Kita satu hati, fikir apa yang positif. Tabligh tu penyampai. Kita ni bukan ada khusus pada orang-orang tertentu. Semua kena belajar sifat-sifat terpuji Nabi SAW. Belajarlah. Tiu kita nak ikut siapa? Kita nak ikut siapa? Siapa kita punya contoh? Allah kahwinkan nama Nabi SAW sebelah tu. Letak nama Allah, mesti ada nama Muhammad. Daripada Nabi Adam AS lagi dah nama Muhammad ni disebut. Aduh, pening Yang duk belaga angin dengan aku pun agamawan juga. Tengok, uish, hebat dia ni. Jangan fikir kita punya ilmu boleh menjamin kita masuk syurga. Oi, jangan. Na'udzubillah min zalik. Jangan kasta kita ni hebat. Jangan duduk depan kereta. Mama nak pergi mana? Nak pergi mana? Dah lah, anak kat depan kereta tu. Dah parking kat sini cukup lah. Nak ke mana? Bawah ni je. Saya sedih sebenarnya. Saya buat live ni sebab saya sedih. Kenapa hari ni sama bangsa, sama agama, tetapi kita ni duk keluar perpecahan. Duk wujudkan perpecahan. Nabi SAW cukup marah benda ni. Allah cukup marah benda ni. Marah. Kita pisah-pisahkan manusia. Kita agih-agihkan manusia. Kita asing-asingkan manusia.
Hari ni kita nak kena satu. Kenapa saf solat perlu dirapat-rapatkan? Nak menunjuk kita satu hati sungguh-sungguh bersujud depan Allah, memohon bantuan daripada Allah SWT. Kita ni sama-sama sujud sama-sama. Alah, masjid tutup, mall penuh, sesak teruk lah. Hampa tengok sendiri. Hampa tengok ni nak cuti sekolah nak habis, sekolah nak mai. Kan? Tagline apa dah? Come to school, back to school. Back to school, tiap-tiap tahun tulis tagline ni. Ada tak kita nak buat back to Allah? Back to sunnah. Sama-sama sebut. Mak bapak semua sebut kat anak. Kita back to Allah, back to sunnah. Ada? Back to school ni tiap-tiap tahun. Cemuih nak dengar. Belajarlah. Kita ni semua tak ada apa. Lemah. Tak ada apa. Nothing lah. Kosong. Tak ada apa. Besok jadi bangkai. Jadi bangkai lah. Tak ada apa. Mati besok pun orang takkan puji kita. Walaupun macam mana kita baik pun. Kan? Tak nampak pun. Dekat dunia ni. Takkan nampak kebaikan kita. Takkan nampak susah payah kita kat dunia ni. Yang nampak nanti kebaikan kita, susah payah kita. Kalau adalah kebaikan, mintalah Allah terima setiap kebaikan yang kita buat. Jangan kita kata kita buat baik ni, oh terus dapat. Minta. Semoga Allah terima ibadah kita, kebaikan kita. Jadi asbab hidayat, jadi asbab kebaikan tersebar, jadi asbab kita dapat dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Apa yang susah ni? Apa semua benda-benda ni aku pun tak tahulah. Kan? Sedih lah. Aku sedih sebab apa? Bangsa aku, agama satu agama. Satu agama. Duk berbalah. Duk cari macam-macam untuk nak perpecahan, nak kelirukan. Buat apa kita nak kelirukan? Benda mudah. Satukan hati untuk berserah kepada Allah SWT. Satukan hati untuk minta bantuan daripada Allah SWT. Benda mudah. Saya dah cakap daripada hari tu lagi. Tapi banyak yang kecam saya, hentam saya. Cakap saya ni apa hang ni Zul? Baru belajar keluar tabligh dah cakap pandai. Habis saya tak ada kuasa ke? Saya tak ada hak ke? Saya tak ada apa-apa ke untuk nak cakap? Bila kerisauan ni ada pada diri saya. Masjid tak boleh lagi diimarah macam dulu. Saya tak boleh buat apa, diam lah, tutup. Pakai mask. Mask ni tutup mulut. Apa jadi ikut? Angguk tak mau geleng. Nak angguk. Mulut tutup. Ada tak? Aduh ni. Sekarang ni back to Allah. Kita ajak back to Allah. Back to sunnah. Back to Allah. Perbanyakkan sunnah. Bukan kita nak kurangkan sunnah. Ini kita. Bila ujian bagi macam ni. Allah bagi ujian. Hikmah dia kita untuk memperbanyakkan sunnah. Ini tak. Bila Allah bagi ujian ni, kita jauhkan lagi sunnah-sunnah. Kan? Nak merenggang, nak balah-balah, nak bagi pecah hati tu, pecah hati ni, pecah hati tu. Inilah yang Nabi risaukan pada kita. Nabi cukup risau ni lah, perpecahan manusia ni, perpecahan umat ni. Bukan Malaysia, satu dunia. Orang-orang yang benci Islam, musuh Islam ni, mereka dah tahu dah. Macam mana nak melemahkan Islam. Mereka masuklah kepada golongan-golongan atasan. Golongan-golongan yang ada title. Bila golongan yang ada title ni masuk dalam ahli mereka, senang. Jadi ahli mereka, baru dapat kontrol. Dapat kontrol kehidupan agama kita. Mereka tahu. Mereka nak hancurkan kita punya keyakinan pada agama ni, pada ni yang atas ni. Yang atas ni dia akan masuk, dia akan racun kepada hati-hati mereka yang diberikan title hari ni. Title. Kita hidup hari ni dunia tengok title. Semua angkat sanjung bila dia tu ada title, bukan sanjung dia tengok dengan amalan dia, susah payah dia, mujahadah dia pada agama. Yang patut kita sanjung, kita puji dan kita ikut yang betul-betul mujahadah pada agama. Ada ilmu lagi mujahadah pada agama. Ada ilmu lagi bersusah payah pada agama. Ada ilmu lagi tinggi. Kerisauan dia pada amalan-amalan masjid, amalan-amalan sunnah. Penting hari ni.
Ini kita semua fikirlah. Fikirlah. Aku ni bukan orang alim, bukan orang soleh. Solat pun kadang-kadang tonggeng terbalik lagi. Kadang-kadang pun dapat buat solat, tak dapat nak buat solat di awal batu, masbuk lagi. Tapi fikir risau ni, ya Allah, apa akan jadi dengan agama dalam kehidupan aku, masa depan anak-anak aku, kalau kehidupan macam ni? Penuh tu. Tak sedih kan abang tengok? Aku meniaga, restoran aku besar, alhamdulillah Allah bagi. Allah bagi kekuatan hari ni. Ni, semua ni, tarak satu aku punya ni. Aku meniaga ni, dapat buka mat, dapat buka restoran, satu pun bukan aku punya. Allah bagi kelebihan ni untuk apa? Zul, hang pikak ni aku bagi ni, Allah kata Allah bagi ni untuk bantu agama. Hang gunalah ni. InsyaAllah aku guna ni semua ni. Apa yang aku dah kumpul, harta walaupun benda tu nampak sia-sia, tapi insyaAllah aku guna juga. Kalau kata aku nak kena korban, jualkan semua ni untuk bantu agama, insyaAllah aku akan jual semua untuk bantu agama. Untuk tarik orang, oi jom, pergi masjid, aku akan jual semua ni. Inilah kita punya susah payah mujahadah. Cari dunia untuk bantu agama. Cari dunia macam kita nak hidup 1000 tahun. Bantu agama ni macam besok kita nak mampus lah. Nak mati lah. Buat kerja agama ni. Solat betul-betul. Ni hampa sendiri pun tengok duduk berbalah-berbalah. Tahajud hampa nangis tak? Aku nak tanya. Hampa nangis tak tengok masjid-masjid masih lagi dalam keadaan macam ni? Sampai bila? Sampai bila? Yalah, COVID ni memang betul Allah yang izinkan. Pandemik apa semua ni Allah yang izinkan. Tapi Allah izinkan ni untuk menguji sejauh mana keyakinan kita dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Belajarlah apa yang mana tak pernah keluar tablik ni, belajarlah. Fahamlah apa yang kami buat. Apa yang kami duk fikir risau tentang agama. Jom, mai keluar. Mai ni datang restoran aku. Siapa yang tak pernah keluar nak keluar, mai datang restoran dengan aku. Kita belajar sama-sama. Tak ada duit tak apa, aku sponsor hampa. Hampa makan ke apa nak tidur, aku sponsor. Mai. Kita nak satukan hati. Kita tak nak ni perpecahan ni. Bila berpecah nanti, habislah kita. Habis. Habis. Sebab itulah, Nabi pesan pada sahabat, teruskan berdakwah sampai mati. Dakwah diri. Untuk letakkan keyakinan kita ni kepada Allah SWT. Untuk jaga amalan kita ni, iman kita ni. Nak jaga iman, nak jaga amal. Kena dakwah. Aku buat kerja dakwah ni sebab aku nak jagalah. Aku tak mau lagi aku terpesong jauh. Sebab dulu aku hidup dalam dunia maksiat. Hari ni aku buat kerja dakwah sebab aku tak nak. Dah tak rasa dah manis maksiat tu. Allah bagi nikmat hari ni. Jom Allah. Tak keluar rasa ya Allah stresnya. Allah bagi nikmat tu. Hampa yang tak biasa keluar, jom. Mai. Jom keluar. Kita rasa sendiri. Jangan tengok, jangan dengar. Rasa. Bagaimana keadaan PM. Lokasi saya di Meru Ipoh. Saya ni bukan orang ni, walaupun tak ada apa-apa tapi orang kenal lah juga. Bodoh piang macam ni pun orang kenal juga. Kan? Mari. Mai. Yang kata hebat-hebat sangat bercakap tu kata ni kita kena. Mai. Kita keluar. Mai kumpul ramai-ramai. Besok saya tunggu kat sini. Saya akan tunggu berapa ramai. Tunggu. Dan saya akan kemukakan untuk minta satu masjid, satu surau, kita kumpul ramai-ramai duduk situ. Kita tengok. Saya panggil tuan-tuan guru saya untuk bantu kita. Mereka-mereka yang ada ilmu yang boleh bantu kita, bimbing kita. Mai, jom. Nak ikut, mai. Siapa nak ikut, jom. InsyaAllah. Ni tashkil juga ni. Kita tashkil. Kan? Sampai bila ini? Kita nak menduakan. Allahu Akbar. Allah. Dalam masa yang tak perasan ni. Tak perasan. Kita telah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hampa sedap tak? Ini aku takut. Benda lain tak apa lagi. Dosa-dosa besar Allah boleh ampunkan. Allah boleh ampun bila kita tobat ni. Tapi kalau syirik ni, Allah, betul-betul kena tobat. Betul-betul kena tobat. Biasalah. Kita ni kadang-kadang bila tercuit sikit melatah. Sebab apa? Sebab kita ni tak rasa.
diri kita ni lemah. Kita rasa kita ni mampu. Tu yang melatah tu. Jadi insyaAllah sama-sama 1400k view. Alhamdulillah. Allah yang bagi tu. Kan? Allah yang bagi. Jadi insyaAllah masjid-masjid, rumah-rumah Allah SWT memanggil kudrat Allah, memanggil bantuan gaib Allah SWT hari ini masih lagi sepi. Masih lagi dalam keadaan yang Allah. Kita nak ni Allah tengok balik keadaan kita hari ini. Allah tengok manusia bersusah payah, bersungguh-sungguh. Walau macam mana ujian datang pun aku bagi, mereka ni sungguh-sungguh nak minta bantuan daripada Allah SWT. Tengok, Allah tengok ni. Allah. Ni Allah tengok kita pun Langkawi penuh, Melaka penuh, feri penuh, kapal terbang penuh. Kapal terbang naik sampai 2 jam, 3 jam. Duduk sebelah-sebelah penuh. Tak apalah pakai mask, tapi rapat-rapat boleh pula. Allah tengok ni. Allah, berkumpul ramai-ramai boleh pula. Musyarat ramai-ramai boleh pula. Duduk dalam masjid setengah jam nak rapat-rapat tak boleh. Nak duduk dalam majlis ilmu sejam tak boleh. Allah pandang semua tu. Allah tengok semua tu. Tulis tu, Allah tulis tu. Allahu Akbar. Saya dah tak tahu lah, sedih lah. Sedih, sangat-sangat sedih. Sebab apa? Ada di kalangan saudara-saudara yang seagama dengan aku hari ni masih lagi nak ada benda yang paling Nabi SAW paling bimbang. Ini perpecahan, sikap untuk memecah-mecahkan. Tak ada siapa kita kat dunia ni. Kita ni semua sama. Sama ya. Kita ni Allah dah kata dah berhak. Tak ada kira kulit, tak ada kira. Kita ni semua berhak untuk dapat redha Allah SWT. Berhak untuk dapat hidayat. Kita semua ni. Dan hidayat tu bukan milik hak kita. Hak mutlak Allah SWT. Kita kena minta ni. Walaupun Allah dah bagi iman dan Islam dalam diri kita ni, jangan kasar selesa, kita kena minta. InsyaAllah. Jom. Mah. Saya bukan kata angkuh, bongkak tak. Mah. Ni rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang kita kerana Allah SWT. Bimbang risau keadaan sekeliling hari ni. Keadaan agama dalam kehidupan kita macam mana hari ni? Macam mana? Fikir-fikirkanlah. Fikir-fikirkanlah perkara ni. Jom. Back to Allah. Back to masjid. Back to sunnah-sunnah. InsyaAllah. Bila mana kita susah payah sungguh-sungguh minta bantuan daripada Allah SWT, pasti dah pasti Allah akan bantu kita. Allah akan bantu. Bagaimana Allah bantu Nabi Muhammad SAW dalam dakwah. Daripada susah payah, dari macam-macam ujian, macam-macam, kita pun tak boleh tanggung benda tu. Hari ni tanggung benda ni, dapat ujian sikit macam ni, kita dah merapu dah. Allah bagi ujian. Hebat-hebat. Pada Nabi SAW, pada sahabat. Tapi bagaimana? Diorang usaha, mujahadah juga. Susah payah. Kita ada ke? Ada, cuba tanya. Tepuk iman. Tanya iman. Ada tak? Aku buat live hari-hari, aku duduk risau benda ni. Ada tak? InsyaAllah. Sama-sama kita berdakwah. Untuk tingkatkan perkara iman dan amal dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat amalkan amalan yang dapat menyukakan Allah SWT dan Nabi SAW. Dapat menghidupkan sebanyak mana mungkin sunnah-sunnah yang telah diusahakan oleh Nabi SAW dan ditinggalkan kepada kita. Kerana sunnah membawa kejayaan. Sunnah membawa kejayaan. Sunnah membawa kejayaan dunia dan akhirat. Nabi bagi tahu pada kita. Apa lagi kita tak percaya? InsyaAllah. Terima kasih semua. Harap saya punya perasaan yang saya luahkan ni, sama-sama hari ini dapat merasakan perkara ni, dan sama-samalah kita pasang niat ikram, azam untuk bantu agama Allah SWT sehingga kembali balik kehidupan sunnah dalam kehidupan kita sebanyak mana yang boleh. Ini tanggungjawab kita, tanggungjawab umat Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk mengajak manusia datang kepada Allah, hidupkan agama mengikut satu cara, iaitu cara Nabi SAW. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.